So saya harap semua dah ada dah akaun Canva ni, kan. Dah pun start guna sebab minggu lepas saya tengok ada peserta yang minggu lepas join kan, cikgu-cikgu dah start upload dah poster masing-masing kan, macam-macam jenis poster kan. Jadi nak tarik perhatian pelajar-pelajar ni dengan menggunakan poster yang dihasilkan dengan menggunakan Canva. Which sudah letakkan kepada satu manfaat yang baik lah kan. Promote kelas pukul berapa kan. Lepas tu ada CTA siap-siap. Lepas tu ada link apa, Google Meet lagi kan. Okay, so which is sangat-sangat bagus lah bila terus implement tu kan. Okay, saya tengok ada juga yang masuk dengan apa, nombor metrik. Maknanya ada student saya pun ada juga kot dalam ni kan. Sepatutnya kelas kita esok ni kan. Tapi itulah, besok saya kena masuk kelas juga. Saya pun kena masuk kelas juga. Kelas Photoshop. Tiba-tiba nama naik kan. Sama dengan Dr. Ri, kena masuk kelas Photoshop, anjuran quiz. Jadi saya pun kena masuk juga lah kan. Okay, tapi tak ada masalah. Kita refresh balik lah Photoshop besok kan. InsyaAllah mungkin lepas ni lah, lepas habis Canva ni kita masuk Photoshop, mungkin lepas tu kita masuk Illustrator. Banyak lagi lah benda yang kita boleh cover bila dah habis. Tapi Canva ni pun banyak lagi lah sebenarnya. Okay, untuk makluman, Canva ni saya baru je masuk beberapa hari lepas, saya baru je masuk untuk design konten bagi TikTok untuk quiz. Jadi kalau siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu bolehlah pergi ke akaun kami. Okay, so akaun kami adalah sekejap dah buka kan, tiktok.quiz tiktok.quiz. Baru ada 2 video kan, 3 video. Jadi memang masih lagi barulah dengan TikTok ni. Tapi orang kata, guru-guru saya kata startlah buat konten dekat TikTok. Jadi adalah 2-3 kan. Kita design ni dengan menggunakan Canva. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa malu kan, sebab yalah, bukan semua orang ni nak tunjukkan muka dia, nak tunjukkan body language dia dekat orang secara live kan. Jadi kami gunakan konten yang dah sedia ada dulu, which is banyak berada di channel Masjid Al-Azhar. Jadi kita gunalah dulu kan mana yang ada. So kita ringkaskan. So ini adalah antara tahu apakah caranya untuk menjadikan kita ni insan yang disenangi oleh antara konten yang sempat kami hasilkan lah. Okay, untuk daripada melakukan dosa kepada Allah. Channel YouTube, TikTok quiz. Jadi yang ada malam ni, yang ada akaun TikTok, tolong follow kami tolong follow kami. Okay, kami masih lagi baru, nak berjinak-jinak dengan alam TikTok ni. Hopefully lepas ni bila kita dah cover kebanyakan daripada topik Canva ni, saya akan tunjukkan lah apa yang kita boleh buat. Sebab video pun boleh dihasilkan daripada Canva. Kalau saya boleh tunjuk dekat sini, kalau saya tunjuk dekat home ni, nampak ni bahagian recent design ni adalah template-template untuk ni tak keluar lagi lah ni. Ini insyaAllah mungkin besok kot saya akan keluarkan konten baru untuk TikTok. Okay, so dalam bentuk video, so kita boleh render dia ataupun download dia as a video. Okay, so malam ni kita nak cover tajuk berkaitan dengan typography. Okay, so typography, yang mana tajuk ni adalah merupakan ialah bila kita sebut typography ni adalah merupakan konten yang tak boleh tidak nak kena ada. Kan, nak kena ada dalam design kita. Sebab kalau kita letak gambar sekeping je, kita bukanlah produk macam Nike ke ataupun Adidas ke ataupun yang jenama-jenama yang dah besar ni. Kan, iklan tu dia letak logo je, orang tahu ini memang logo McD lah ni, ajak mungkin try menu baru dia kot. Kan contoh. Tanpa perlu ada sebutan apa-apa huruf pun ataupun perkataan pun. Itu mungkinlah. Sebab dia iklan, dia adalah syarikat yang dah memang besar. Tapi dia masih lagi mengeluarkan iklan. Kan. Okay, mengeluarkan poster, mengeluarkan video dan sebagainya. Walaupun orang tahu KFC ni memang dijual ayam goreng kan, tapi dia masih lagi mengeluarkan iklan-iklan. Okay, so nak tak nak memang kita kena berkecimpung dengan penggunaan kan, memanfaatkan penggunaan typography. Okay, dan dalam seharian kita memang kita akan apa kata ni, saya share ni sekali lagi lah kan. So kita akan selalu jumpa typography ni dekat apa dia panggil,
signboard. Kan, kat signboard bila kita keluar ke highway, kita tengok signboard. Kalau tak ada signboard mungkin boleh sesat kot. Kan. Macam saya ni jenis cepat, kalau tak ada signboard memang lost. Ada setengah kawasan kita masuk tak ada signboard memang nak ala ke mana ni kan. Nak tak nak kena tengok Waze ke ataupun Google Maps kan. Okey. Ataupun penerbitan lah macam buku, majalah kan, ataupun stiker, apa lagi, banyaklah yang kita tengok kan di sekeliling kita, sekeliling tempat kerja kita, kat meja kita, ataupun dekat packaging. Packaging pun ada typography. Kalau kita letak gambar je, nanti apa kita nak panggil produk tu? Produk tu kita nak panggil apa? Sebab tak ada nama, tak ada tulis nama kan. Kalau jenama cereal tu, apa nama jenama dia? Kan. Kalau Coco tu apa jenama dia? Milo ke, Vico ke? So kita nak kena gunakan typography untuk kita letakkan jenama dia ataupun nama senang kita nak panggil. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan typography ni? So typography ni kita berkenalan lah sikit kan. Typography ni ejaan dalam bahasa Melayu lah ni. Typography adalah merupakan gaya ataupun rupa teks. Kan? Ataupun setengah orang kata dia adalah arts of working with text ataupun seni bekerja dengan teks. Kan? Sebab typography ni ada beberapa jenis. Kan? Ada beberapa jenis. Ada guru-guru saya yang ajar dua. Kan? Dia typeface ni ada satu jenis sans serif. Lepas tu jenis serif. Ada dua. Ada yang Sifu kan saya kata ada tiga. Kan? Serif dan serif dengan satu lagi display dia panggil. Display. Ada lagi yang bagi tahu ada empat. Kan? Dipecahkan, display tu dipecah lagi. Ada dekoratif, ada cursive. Kan? So alang-alang saya dah belajar sampai 4 tu saya bagi tahu teruslah ada 4. So at least kalau kita nak guna teks ataupun typeface kita ada 4 jenis. Okey, kita ada 4 jenis. Okey, bila kita nak guna nanti kita tengoklah kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama ada serif. Kan? Serif ni maksud dia adalah corak kan ataupun garisan-garisan yang ada di hujung ni. Ni dipanggil sebagai serif. Okey. So bila ada tulisan ataupun garisan dekat hujung-hujung typeface ni, dia akan nampak klasik. Kan? Dia akan nampak lebih klasik, lebih tradisional, kan? Dan memang sangat sesuai kalau kita nak letakkan pada projek-projek yang tradisional lah. Contohnya macam kad ucapan ke, buku ke, majalah ke, apa-apa sahaja produk yang berbentuk penerbitan. Maknanya nak kena print out, packaging dan sebagainya memang sesuai gunakan serif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sans serif. Sans ni without lah, maksud dia ataupun tanpa. Dia tak ada serif, tak ada garisan-garisan kecil tu dia tak ada. Dan dia berbentuk solid lah. Dia berbentuk solid macam ni contoh dia. Okey. Dan memang sangat sesuai kalau kita nak buat iklan untuk poster untuk kita sebarkan melalui WhatsApp ke, Facebook ke, memang sesuai lah. Sesuai kita gunakan sans serif. Okey. So, lebih sesuai. Sebab apa? Sebab mata kita lebih senang baca bila kita gunakan type font jenis sans serif ni. Okey, seterusnya adalah tadi yang saya kata cursive. Kan? Cursive ni ada juga orang yang suka guna kan. Biasanya kita gunakan dekat mana? Dekat kad ucapan. Kan, kad ucapan ni nak dekat raya ni kan. Dekat raya Aidiladha ni kita akan tengok ramailah orang gunakan cursive ni. Kan, salam Aidiladha tu orang tulis dengan tulisan macam seolah-olah tulisan tangan. Kan, dia agak susah sikit lah nak baca kan. Kalau kena font yang pelik-pelik tu memang kadang-kadang daripada jauh kita pergi dekat lah. Kan, kita nak terjemahkan apa benda yang ditulis ni kan. Itu bahaya jugalah kalau kita nak gunakan untuk body content. Jadi kita nak tulis karangan ke, tak sesuai lah gunakan cursive. Dia lebih sesuai untuk kita buat tajuk. Kan, tajuk utama kan, macam contoh salam Aidiladha contoh. Walaupun kita tak adalah faham sangat salam apa kan, tapi secara automatik mata kita akan assume ini kan musim raya haji kan, Aidiladha kan. Jadi kita assume betul lah tulisan itu Aidiladha kan, itu adalah di cage dan sebagainya lah. Okey. So itu adalah merupakan ada soalan, ada orang nak tanya soalan ke?
Macam ada bunyi mic dia terbuka tu kan. Okay, so itu adalah antara contoh penggunaan ataupun typeface lah. Typeface untuk, alright, itu yang kedua, cursive dipanggil. Yang ketiga, ni yang saya kata, yang ketiga ada yang ajar 3, ada yang ajar 4. Yang ajar 3 tu dia combine kan dekoratif dengan cursive ni, dia jadi satu grup, iaitu grup display dipanggil. Kan, sebab dua-dua ni, cursive dengan dekoratif ni, dia sama je, penggunaan dia hanyalah lebih untuk hiasan dan gaya. Dan memang sesuai lah untuk digunakan untuk kad ucapan, kad jemputan, cenderamata, yang ada kesenian seni sikit kan, macam ni kan, kita tengok dekoratif ni kan, dia ada macam ukiran-ukiran sikit dalam tulisan dia ataupun typeface dia. Okay, so ini dikenali sebagai dekoratif. Setengah orang dia gabungkan siap-siap dengan cursive ni, dia jadi satu grup baru, iaitu grup display nama dia. Okay, so boleh so kita faham sekarang ni ada 3 jenis typeface yang kita boleh gunakan. Okay, seterusnya kita nak tengok penggunaannya dekat mana sesuai ni. Kan, macam contoh katakanlah ada satu seminar, ada poster seminar, ataupun kita nak present menggunakan kita punya slide PowerPoint kan. So kita gunakanlah font macam ni kan, seminar sains. Kena ke tak kena? Kan, kita rasa macam setengah orang dia macam ada sentimental value dengan jenis-jenis font. Kan, ada setengah orang dia memang kalau dia design je akan gunakan font jenis tu. Ada. Okay, tapi sebenarnya font yang dia tak sedar, rupanya font yang dia tulis tu tak kena dengan konsep design ataupun konsep konten yang dia nak sampaikan. Jadi dalam kes ni, kalau di seminar sains, lepas tu bercerita pula pasal bioscience masa hadapan, jadi penggunaan dekoratif ataupun display ni dia tak sesuai lah. Kan. So dalam Canva yang bestnya adalah dia dah ada banyak dah pilihan typeface yang kita boleh gunakan. So kita boleh select je pada typeface ni, kemudian dekat bahagian atas ni automatic dia akan keluar dia punya setting dia. Setting. Kalau teks lah, kan, dia akan keluar setting untuk teks. Jadi kita boleh pilih lah dekat sini font typeface yang jenis apa yang sesuai kan. Kalau konten dia lebih futuristic kan, mungkin kita boleh gunakan jenis sans serif. Sans serif contohnya macam ni ke, sesuai ke macam ni? Ni macam old school juga ni kan. Okay, kita boleh cari yang lagi, yang design dia nampak lebih simple tapi nampak macam futuristic lah sikit kan. Sekejap kita tengok mana yang macam tu ke, ataupun macam ni ke, kan, seminar sains pun kita tukar juga. Okay, kita tukar juga typeface dia lebih kepada contohlah contoh. Okay, so seminar sains, mungkin bila dah kecil macam ni kan, kita boleh besarkan lah. Kita klik plus ni, plus sign kat sini. Okay, besarkan. Okay, dan bawah pun sama juga, kita gunakan typeface yang berbeza lah. Kan, yang berbeza. Berapa banyak? Orang tanya berapa banyak typeface nak kita guna dalam satu design. So kita boleh gunakan maksimum. Maksimum, ada orang kata maksimum boleh guna sampai 3. Kan, ada orang kata boleh guna sampai 2. Tapi yang cantiknya 2. Kan, yang cantiknya 2 tu dah cantik dah. Jangan guna banyak sangat, cacar marbar dia jadi macam sarkis juga. Kan, banyak sangat. Okey, begitu juga dengan warna kan. So warna biarlah warna yang sesuai. Okey, tapi kita tak nak cerita pasal warna hari ni, kita nak cerita pasal typography. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini kan, ni nampak lebih sains dah sikit kan. Dia tak adalah nampak macam orang main-main kan. Ini isu yang sangat serius. Okey, kita nak cerita pasal isu yang sangat serius, iaitu berkaitan dengan sains, bioscience. Okey, jadi kita boleh gunakan font yang jenis macam ni, dan kita boleh ubahlah dia punya dia punya leading dia punya kerning dia. Itu kita pergi depan sikit lagi, nanti kita akan tengok balik macam mana kita nak pastikan supaya dia punya kedudukan dia nampak balance. Kan, nampak balance. Okey, so daripada tadi daripada design asal dia tadi gunakan bentuk dekoratif, nampak tak dia nampak lebih kemas lah. Kan, nampak kemas, nampak sesuai dengan tajuk ataupun
general bagi seminar tu kan. Tak adalah nampak macam main-main je kan. Okay, so boleh nampak dia punya idea dia macam mana kita nak pilih typeface yang sesuai. Okay. Seterusnya, ada guru saya kata, bila kita sebut penggunaan typografi ni, less is more. Maknanya kalau kita guna lagi sikit teks, lagi bagus. Kan? Perasan tak ataupun ingat lagi tak iklan yang saya tunjukkan minggu lepas berkaitan dengan satu iklan daripada apa? Daripada Nike kot kalau tak silap saya. Ke Adidas Adidas kot. Okey, so satu iklan daripada Adidas menggunakan poster. Okey, lepas tu ditunjukkan kasut. Kan ditunjukkan design kasut dia yang terbaru lah. Okey, mana? Saya tunjukkan sekali lagi kan. Ni. Okey, so ini iklan daripada Adidas. Okey, so iklan daripada Adidas ni nampak tak? Okey, so digunakan very minimum. Sangat-sangat minimum. So itu yang dimaksudkan dengan less is more. Dia tak adalah nak cerita semua spesifikasi kasut, semua saiz apa yang available kan. Dia tak ada nak cerita semua. Kan dia bagi je satu gambar yang boleh menyebabkan bila orang scroll screen tu orang berhenti sekejap kan tengok. Okey, lepas tu dia masukkan dia punya message dia dekat sini. Kan. Okey, so itu contohlah. Contoh yang saya sebut tadi sebagai less is more. Jadi jangan terlalu excited sangat. Kita nak masukkan semua dalam tu kan. Macam poster lah sekarang ni orang buat poster seminar kan. Semua nak masukkan. Padahal ada website. Kan? Kita nak masukkan siapa penceramah dia, keynote 1, keynote 2, harga setiap paper tambah paper lagi. Lepas tu banyaklah semua kita nak masukkan dalam tu. Seolah-olah macam bila orang tengok tu dia tak payah pergi mana-mana lah. Dia tengok je poster tu kan. Sedangkan orang tu masih lagi ataupun peserta tu masih lagi nak kena klik pada link, nak kena masuk dalam website, nak kena daftar dalam tu. Jadi dekat website tu apa guna dia? Kan? Website tu dah ada dia punya maklumat yang lebih detail. Ini tak kita semua nak masukkan. Jadi jadilah poster kita sangat-sangat penuh dengan teks. Kan? Jadi kita kena cuba rancang lah supaya poster kita nampak sesimpel mungkin. Kan? Biar orang rasa macam tertanya-tanya macam apa yang Cik Syuk kongsikan minggu lepas kan. Satu, berfikir, menyebabkan orang tu berfikir bila dia tengok iklan kita, oh dia ada maklumat penting je. Dia macam misteri sikit. Kan? Itu lebih menarik lah. So kita tak adalah nak bagi semua. Kita bagi dia maklumat penting, CTA, call to action. Kan? Lepas tu kat mana nak dapatkan maklumat tu, dia akan pergi ke tempat tu. Kan untuk dapatkan maklumat lebih lanjut macam mana nak daftar. So website platform yang lebih sesuai lah kalau kita nak masukkan semua konten. Okay, so teks bila kita bercerita pasal typografi, less is more. Kena ingat Alright, seterusnya jangan takut untuk bereksperimen. Jangan takut nak eksperimen sebab lepas ni saya nak tunjukkan apa trend untuk 2021 ni. Bila kita nak gunakan design, bila kita nak gunakan typografi dalam design kita. Apa yang dimaksudkan jangan takut untuk bereksperimen ni? Sebab tadi saya dah sebut dah, kita ada serif, kita ada sans serif. Adakah bila kita nak gunakan serif ni semua dalam design kita nanti kena guna serif? Tak semestinya. Kan? Seperti mana yang kita sedia maklum, kalau kita guna serif ni ataupun kita guna cursive ni ataupun kita guna dekoratif ni, biasanya kita gunakan untuk tajuk, header, subheader. Lepas tu konten tu biasanya kita akan gunakan sans serif. Kan mata kita lebih selesa nak baca apa konten yang ada dalam kita punya, mungkin kita punya e-book ke ataupun poster ke ataupun resepi ke kan. Jadi lebih sesuai kita gunakan. Kita boleh eksperimen jangan risau, jangan terlalu formal sangat lah kan. Ni kadang-kadang bila kita tahu kita gunakan sejenis je boleh, tak ada masalah sebab setiap font ni kalau kita tengok kita boleh boldkan, lepas kita boleh italickan. Dengan hanya satu jenis typeface je kita boleh gunakan pelbagai kan, kita boleh gunakan pelbagai jenis style. Ni dia panggil style lah. Kan dia ada underline, lepas tu dia ada besar kecil ni, all caps ni kan, all caps ataupun all small caps. Okay, so dia ada banyak style pula. Okay,
kalau guna software yang lebih complicated, contoh macam Photoshop, dia ada banyak lagi features untuk types. Ada banyak lagi. Okay. So, jangan takut kita bereksperimen lah. Kita nak gunakan face yang jenis panjang-panjang ke kan, lepas tu yang pendek-pendek, lepas tu combine pula di antara dekoratif dengan sans serif, tak ada masalah. Boleh kita combine kan. Tapi seperti mana yang saya sebut tadi lah, kena ingat bila kita buat design, jangan terlalu banyak typography. Buat as simple as possible. Kalau ada perkataan tu kita cuba ringkaskan. Kan, jangan jadi sampai satu ayat lah. Satu ayat penuh lah bahagian kan, ataupun penerangan tu. So kita cuba ringkaskan, tajuk dah menepati maksud, cukup lah kan. Lepas tu kalau nak lebih-lebih, kita minta dia pergi ke lokasi, contohnya apps ke, ataupun download apps ke, ataupun pergi ke web ke, ataupun download form ke dan sebagainya lah. Itu lebih sesuai. Okay. So jangan takut untuk bereksperimen. Itu yang saya maksudkan, jangan takut untuk bereksperimen lah. Okay. So seterusnya kita pergi teknikal sikit. Kan, teknikal ni walaupun saya sebut teknikal, tapi semua konten ni ada dalam Canva. Ada dalam Canva. Okay, yang pertama adalah leading. Leading ni adalah jarak ataupun ruangan di antara dua baris. Dua baris lah. So kalau kita buat karangan, katakan contoh saya ambil satu karangan lah kat sini kan. Ada karangan ke? Ada contoh yang saya dah buka. Contohlah saya copy teks ni kan. Okay, masuk dalam ni tadi. Okay, kita boleh buat satu slide baru kan? Plus ada tanda plus kat sini, kita plus. Okay, so yang ni saya nak tukar dia jadi warna putih. Okay, so kita paste dekat sini teks. Kalau nak masukkan teks, pergi ke bahagian tepi ni ada T besar ni, teks. Jadi kita boleh pilih asas dia kat sini, ada heading, subheading, lepas tu body. Okay, so saya ambil body lah, kecil sikit So kita nak paste kat sini. Saya just nak tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan leading tadi. Apa yang dimaksudkan dengan leading tadi. Alright, so ini saya pindah ke sini lah. Leading ni adalah jarak di antara baris. Jadi kalau kat sini, ini ada dua baris ni. Kan? Ada dua baris ni. So kita boleh gunakan kat sini, spacing ni. Button spacing ni kita boleh klik, kemudian kita boleh ubah ataupun play around dengan value yang ada kat sini. Kan kita nak dia rapat ke, kita nak dia jauh ke, terpulanglah kepada mata kita. Kan kita rasa macam mana cantik. Kan? Sebab kita nak groupkan dia, kita nak supaya bila orang baca tu dia tak confuse, ini header ke content. Kan. So kalau kat sini kalau kita tengok, ni macam title dia lah ataupun header dia lah. Sebab apa? Sebab dia jarak sikit. Kan. Tapi kalau kita rasa macam tak beranilah nak ubah-ubah ni kan, takut jadi salah pula ke ataupun pelik ke, kita guna default ni, tak apa, tak ada masalah. Okey, tapi yang penting kalau ingat lagi semalam apa tu, Aidil Hadi tu nak kongsi lagu apa tu. Okey, so mungkin boleh mute kan. Mungkin lepas ni kalau ada sesi nak kongsikan lagu, boleh kongsikan lagu. Alright, terima kasih. So kita ada dua baris kat sini, tiga baris kat sini. So kalau kita jarakkan kat sini, kita tahulah ini adalah dia punya tajuk. Jadi kalau kita nak obviouskan dia, nak jadikan dia nampak hierarki, so kita boleh besarkan dia punya size. Ini antara kaedah dia, besarkan dia punya size, type font dia. So orang tahulah, oh ni tajuk, ini dia punya body, kan, dia punya content dia. Okay, dan kita boleh samakan. Kalau kita nak nampak kemas, samakanlah, kan, samakan. Ataupun kita boleh gunakan selain daripada type spacing tadi, kita boleh highlight dia, kemudian kita pergi bahagian ni, kita boleh gunakan letter spacing. Letter spacing. Okey, nak bagi sama. Okey, so ini yang dikatakan sebagai balance. Kan dia sama. Ada juga orang dia tak suka sangat sebab kadang-kadang bila kita rapatkan, kita tak boleh nak baca kan. Jadi kena tengoklah pada keperluan kan. Kalau kita buat macam ni macam tak boleh nak baca pula kan. Jadi kita boleh set balik dia default lah. Atas dia kita defaultkan dia, biar dia jarak sikit.
Kan barulah mata kita pun selesa boleh bezakan di antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Kan. Alright. So itu yang dimasukkan dengan leading tadi. Itu yang dimasukkan dengan leading tadi. Alright, seterusnya tracking. Kan tracking ni apa? Tracking ni adalah ruangan keseluruhan di antara huruf dalam satu perkataan ni lah. Okay, so dalam Canva, ada konten tadi saya dah tunjuk kan. Dia ada dia punya function untuk kita buat letter spacing. Kita boleh buat macam ni. Supaya macam tadi lah, kalau kita tengok dia macam dia bagi sama lah, bagi balance kan. Macam ni kan. Kita nak samakan dengan bahagian atas, kita boleh tarik dia nampak sama. Tapi janganlah takut nanti ruangan keseluruhan ni jadi macam dekat sangat kan. Okey. So macam ni okey lagi lah. Kita boleh bezakan di antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Okey. Ataupun yang ni kalau kita nak rapatkan. So kita boleh rapatkan sampai yalah agak-agak kita boleh baca lah kan. Kalau rasa kita tak boleh baca memang macam ni memang tak berapa sesuai lah. Ini D ke C ke ni kan. Orang dah tak boleh nak baca. Okey. Jadi hati-hati bila kita setting untuk kita punya leading tadi. Tracking tadi ataupun leading lah. Termasuk leading tadi. Okey, supaya kita boleh baca. Mata kita boleh nampak hierarki. Mana yang orang nak kena baca dulu. Mana yang nak kena baca kemudian dan seterusnya. Okey, so ini keperluan dan ada fungsi ni dalam Canva. Okey. Dan selain daripada tu, ada soalan? Asraf, soalan? Asraf macam ada benda nak kongsi. Itu memang lah. Mana ke muka bawah ni mek tapi ya. Malah biasa mutalim ni. Aku ya. Mutalim ni. Kelas tak. Ada ngaweng-ngaweng lah ni. Kelas tanya kau tak lepas. Okey, saya terpaksa mute kan lah kan. Tak perasan kot dia punya mic tu buka tu kan. Okey, kita bersangka baik. Alright. So terima kasih. So saya share sikit lagi. Kan. Saya dah tak sabar nak tanya soalan kot. Okey, so kita ada tracking kat sini. So kita nak letakkan jarak yang sesuai. Tapi ada juga di antara typeface tu bila dia design dia ada dia panggil bad kerning. Kan, bad kerning. Okey. Bad kerning ni bila jarak di antara font ni, di antara huruf ni dia tak sesuai. Kan, ni kerning Kerning ni apa? Kerning ni adalah jarak di antara ruangan di antara huruf bagi suatu perkataan. Bila kita eja satu perkataan contohnya kerning kita eja kan. Jarak dia memang nampak balance lah. Maknanya tak adalah tiba-tiba K ni jauh sikit daripada E. Tapi ada jenis font yang macam tu. Bila kita pilih tu, kita tengok macam kenapa jarak K dengan E ni dia jauh sikit kan. Tapi R, N, I, N, G ni dia okey. So maknanya tulisan tu ataupun typeface tu dia mempunyai bad kerning. Kan. Dia ada bad kerning. Jadi bila typeface yang jenis macam tu kita jumpa, kita dinasihatkan untuk pilih typeface yang lain. Kita download typeface lain lah, senang cerita kan. Kita guna jenis typeface yang berbeza. So tak perlulah nak guna typeface jenis tu. Okey, boleh So tak perlu nak pening-pening. Melainkan memang kita buat design tu satu-satu. Contohnya macam ni kan. Kita design mana dia pergi. Okey. Contoh kita buat K dululah kan. K. Lepas tu lepas tu E. Lepas tu ada something lah yang kita nak buat dengan setiap huruf ni nanti. Kita nak susun dia mungkin macam tu ke kan. Kita ada idea kita sendiri. Itu tak apalah kan. Dia tak adalah terikut-ikut sangat dengan kerning ni. Sebab kita dah ada idea kita apa benda yang kita nak buat. Okey. Jadi mungkin kita yang ni kita nak buat logo. Contohnya kita nak buat logo ke kan. So contoh kita nak buat logo lah. Dengan menggunakan huruf. Ada orang design logo ni dia guna hurufnya. Contohnya nama saya Muiz kan, Muiz Saleh katakan MS kan. So M lain, S lain contoh. S tu design dia lain. Contoh. Okey, so kita boleh gunakan S. Ini topik lain lah ni, topik buat logo ni mungkin minggu depan kot kita tengok sesuai tak kita nak cerita pasal buat design logo dengan menggunakan Canva.
Sebab kita boleh design logo yang simple lah, tak boleh lah design customize sangat kan logo. So macam ni lebih kurang. Kita boleh customize sendiri sebab ada company yang memang dia gunakan typeface untuk logo dia. Contohnya macam TM kan, Telekom Malaysia, dulu nama Telekom Malaysia. So TM. So dia design dia punya typeface dia sendiri so that nanti kalau nak design logo memang kena guna typeface jenis tu. Okay, kalau yang kita tengok McDonald's kan, dia ada tulisan M dia tu kan, ejaan dia, ataupun KFC, Kentucky Fried Chicken, dia ada dia punya typeface dia sendiri. Okay, so itu cerita lain lah kan, itu cerita berkaitan dengan logo. So itu lebih kepada jenis dipanggil dekoratif lah ataupun display. Okay, so dia memang customize, dia memang hire designer untuk design setiap huruf tu kan, setiap huruf tu. So bila sesiapa nak buat design menggunakan typeface, boleh gunakan typeface ni contoh. Okay, so dia design specifically untuk, even kita sendiri pun boleh, kita nak design guna tulisan kita kan, tulisan kita. Okay, lepas tu kita nak jadikan tulisan kita tu font, so that nanti kita boleh type surat dan sebagainya guna tulisan kita, boleh, tak ada masalah. Cari software, lepas tu kita kena scan balik lah tulisan kita satu-satu, A sampai Z tu kan, lepas tu tulis 1 sampai 0, lepas tu kita upload satu-satu kan dalam sistem tu. Sistem tu akan buatkan, adalah satu sistem, banyak jenis sistem lah yang kita boleh gunakan, kemudian dia akan tukarkan jadi font. So kita namakanlah font ataupun typeface tu sebagai tulisan tangan Muiz katakan contoh. Jadi kalau dia nak tulis surat apa-apa dengan menggunakan tulisan tangan dia, dia boleh select, lepas tu pilih typeface nama tu kan, boleh. Okay, kita boleh customize kan. Okay, so kalau kita tengok dalam Dafont kan, Dafont siapa yang biasa download font, dia pergi dafont.com. Okay, so dafont.com ni ada banyak ada banyak jenis font lah yang kita boleh pilih kan. So ada yang jenis dekoratif kan, ada yang jenis initial, ada yang jenis ini banyak lagi kan, dari kategori fancy, kategori foreign look, techno, gothic, ni lagi banyak dia punya pilihan je lah. So kita boleh pilih jenis, ni kita boleh, maknanya ni semua design so kita boleh design sendiri kita punya typeface, type font menggunakan software. Lepas tu kita boleh upload masuk ke dalam Canva. Dalam Canva kita boleh masukkan kita punya font. Kalau company tu ada dia punya font sendiri, seperti mana yang saya tunjukkan pada kelas awal-awal tu kan, bahagian branding tu kita dah setkan siap-siap. Dekat bahagian branding brand kit ni, brand kit ni saya tunjukkan sekali lagi. Kat sini kita boleh upload font kita. Jadi dalam tim kita nanti kalau kita nak design gunakan font, kita gunakan font jenis tu lah. Kalau font tu tak ada dalam Canva. Tapi kalau saya tengok balik dalam Canva ni dah ada banyak jenis font lah. Dulu ada sikit je. Tapi sekarang ni kita dah ada banyak. Lepas tu kita boleh upload lagi kita punya font sendiri, which is sangat-sangat fleksibel. Okay, tapi ini untuk full version lah kan, untuk pro version. Untuk free tak boleh lah nak uploadkan kita punya font sendiri kan. Okay, so itu features berbayar. Okay, nampak kan? So ada banyak pilihan typeface ataupun font yang kita boleh gunakan. Biasa kita panggil font kan, tapi sebenarnya dia adalah sejenis typeface. Okay, dan dia ada style masing-masing lah. Kalau kita tengok kat sini kan, ada Brixton. Dalam kategori Brixton ni ada Brixton Outline, Brixton Sans, Brixton Sans Outline. Ni kategori Brixton lah. Okay, lepas tu Brim ada Brim Narrow Combine, Brim Narrow Combi, combine juga ni kot kan. Design dia berbeza kan, design dia berbeza. Tapi kalau ada logo macam ni, maknanya kalau logo dia tu berwarna dia logo tu ni berbayar lah, kena bayar lah kan. Kalau macam ni, kalau saya nak guna ni saya kena bayar ni kot, sebab ini adalah untuk pro. Yang saya guna sekarang ni adalah versi education kan. So kalau nak guna yang ni, ini berbayar lah. Takut nanti bila kita nak download nanti dia akan beritahu font ni adalah font yang untuk pro je kan. Okay, so itu adalah Kerning. Alright, kalau ada soalan boleh tanya Okay, saya nak move to next slide, iaitu typography trend. So ini memang tajuk yang sangat-sangat kena lah dengan trend sekarang. Trend sekarang ni orang suka gunakan typography, letakkan dalam design macam poster kan, letakkan nama, letakkan maklumat penting, letakkan CTA, okay, letakkan alamat dan sebagainya. So digunakan typography. So macam mana typography yang
trend typography sekarang untuk 2021. Okey. So kebanyakan yang ada dalam, saya tunjukkan dalam slide ni, kebanyakannya dah ada dekat dalam Canva. Contohnya macam ni. Yang pertama, dia guna outline. Dia guna outline. Maksudnya ada design kita gunakan macam ni, kita gunakan solid. Okey, saya ungroup kan. Okey, kita gunakan solid. Ni solid. Okey, tapi yang ni outline. Dia combine dia punya maklumat tu dalam satu design. Okey, so trend sekarang ada yang suka gunakan kaedah macam ni, solid plus dengan outline. Okey, dan outline juga dah ada dalam effects. Kan? Dah ada dalam effects dah. Kalau kita klik effect ni, ada holo. Dia panggil holo. Okey, tapi kalau dalam setengah software editing lain dipanggil outline. Okey, ataupun dipanggil stroke. Macam itulah kan, outline. Okey, so dekat dalam Canva dia panggil holo. Jadi bila kita klik kat sini, nampak tak? Dia jadi holo, dia jadi outline lah. Okey, so itu adalah antara trend yang biasa digunakan dalam design. Okey, so kita boleh gunakan kaedah ni, tajuk kita. Okey, ataupun kalau kita tak nak guna holo, solid, kita boleh gunakan light. Kan, maknanya kita punya design ni kita cari font yang jenis light. Contohnya itu nanti saya akan tunjukkan. Yang ke depan nanti ada lagi penggunaan ni. Okey, so yang pertama, trend yang pertama sekarang ni biasa kita gunakan adalah menggunakan outline. Alright, yang kedua gunakan typeface yang nampak futuristic. Kan, yang nampak futuristic. Contohnya macam ni lah. Hustle ni nampak. Dia gunakan font jenis Cooper Hewitt. Kan, ataupun Player One. Ni kan, dia ada macam, dia panggil glitch. Dia macam ada glitch sikit kan. So sebenarnya dalam Canva dia dah siapkan lah beberapa template lah yang kita boleh gunakan. Jadi Canva ni dia memang follow lah trend terkini. Dia upload trend-trend yang terkini. Kalau kita tengok sekarang ni kan, dia ada satu lagi yang jenis glow ni. Glow ataupun macam ni kan. Dia ada border ni. Okey, ada ataupun style macam dia panggil apa? Dia panggil cyberpunk. Kan, cyberpunk ni dia ada glow. Kan, dia ada glowing ni. Lepas tu tulisan dia macam macam besi-besi sikit kan. Dia punya material tu kan. Kan. So itu adalah jenis cyberpunk punya style lah. Okay. So nampak futuristic. Jadi kita gunakan typeface yang jenis nampak futuristic, dan dalam Canva ni pun dah ada dia punya template dia. Nampak ni. Ada game over. Kita klik je masuk dalam ni. Kan. Lepas tu kita boleh edit. Kan. Kita boleh edit. Katakan contoh kelas kan. Silap pula. Kelas besarkan sikit lah. Mengaji. Kan. Tapi guna tulisan macam game kan. So anak-anak pun tengok, oh ini macam game ni. Mesti ustaz ni minat main game kan. So secara tak langsung dia menarik minat student dia untuk masuk kelas kan. Okay. Tapi tulisan macam game. Tapi konten dia adalah untuk ajak orang pergi mengaji. Okay, so sama juga dengan yang ni kan, layer 1. Okay, ni online gamers punya typeface lah ni. Okay, dan juga style. Okay, dan yang bestnya setiap daripada design ataupun preset ni ataupun template yang dibagi ni, kita boleh ubah dia punya warna dia kan. Kita boleh ubah warna dia, kita nak gunakan warna apa. Okay, nak pastikan dia sesuai lah dengan background yang kita ada kan. Jadi kita boleh ubah dia punya warna. Okay, kemudian ada banyak lagi lah kat bawah ni kan. Ada banyak lagi. Yang tak ada warna, yang putih je kan. Kita boleh letakkan warna apa yang sesuai. Dan dia, contohnya dia macam ni kan. Kita nak design menu kan. Yang bestnya bila kita nak design menu ke, ataupun kita nak buat invoice ke. Macam ni kan. So dia group kan Dia group kan, dan kita boleh ungroup kan. Ini adalah contoh penggunaan template tu. Kita boleh ungroup kan, kemudian kita boleh pecahkan dia. Bila kita dah ungroup kan, kita boleh pecahkan lah. Nampak tak? Kita boleh pecahkan. Okay. So boleh Itu adalah template yang disediakan dalam tadi dia kan makwa dia.
cerita pasal family. Okay, so saya mute kan lah Yati kan terkeluar pula cerita-cerita. Tak boleh nak mute lah. Alright, so itu adalah nampak futuristik. Okay, so nampak futuristik. Alright, so kalau dalam software lain kita boleh juga sebab saya suka juga cari, kalau dalam Photoshop kan dia ada style, kita boleh download style-style tu. Kan biasanya saya download dekat Telegram. Dalam Telegram dia ada banyak, dia ada satu channel tu dia kongsikan, kalau siapa guna Photoshop lah dalam ni kan, dia banyak kongsikan berkaitan dengan style untuk font. Kan nak bagi nampak 3D, nak bagi ada shadow, nak bagi ada glittering, nak bagi nampak glitch. Apa lagi? Banyaklah. Siapa yang kita boleh buat? Kita download je style dia. Lepas tu kita masukkan dalam kita punya software, kita ubah je perkataan apa yang kita nak gunakan. So macam tu je. Mudah. So kita tak perlu nak start from scratch lah kita punya style setiap font. Kita boleh download je file style daripada Photoshop tu. Sebab ramai orang yang share, dia memang suka design style yang pelik-pelik dengan type font ni. Lepas tu dia share. Kan? So kita tak perlu nak cari macam mana nak buat satu font yang bentuk dia, yang style dia macam gold. Kan? Kita nak cari warna macam gold ni susah. Dia ada glowing lah, dia ada apa lagi? Dia ada, mungkin kita nak buat dia ada split fire ke, keluar dia punya percikan api ke kan. Itu semua dalam style. Jadi ada orang yang rajin buat benda tu, lepas tu dia kongsi pula dekat orang ramai lah, boleh download secara percuma. Okay, so benda tu boleh cari dalam channel dekat Telegram. Cuba type dekat situ, Photoshop text style. So contoh keyword kan. So boleh cari, boleh download dan boleh gunakan terus. Okay, so itu yang style yang kedua dalam tahun 2021 ni, nampak futuristik. Yang ketiga adalah tulisan bulat-bulat. Kan, tulisan bulat-bulat, tulisan dia sans serif, tapi dia punya bucu tu dia tak tajam. Dia bulat-bulat macam ni, round typeface. Macam ni, nampak macam comel kan tulisan dia. Dan sesuai pula kalau kita nak letak tajuk ni, Hugs and Kisses ni memang sesuai lah. Tak sesuai kalau kita nak buat dia bersegi-segi kan. Jadi dah ada dalam ni pun dah ada Hug and Kiss ni punya style. Jadi kita boleh tarik je ataupun kita boleh select je, kemudian kita boleh edit kita punya apa perkataan yang kita nak masukkan yang sesuai. Okay, so trend yang ketiga. Okay, seterusnya adalah penggunaan ultra highlight. Kan macam ni kan, ultra highlight. Macam ni contoh dia. Okay, so katakan saya dah duplicate lah yang ni. Orang tak nampak. Macam mana nak gunakan ultra highlight ni dalam ni? Okay, contoh katakan ini adalah you punya website lah ataupun poster. Okay, so apa yang kita boleh buat dengan ultra highlight punya style ni? So katakan contoh kita letak kat sini lah, futuristic. Kita cari foto yang berkait dengan futuristic. Ada banyak kat sini. Okay, so kita tarik satu, letak kat sini. Okay, lepas tu kita positionkan dia ke belakang. Kita letak dia ke belakang. Nampak tak? Nampak tak? Ini background lah. Ini background. Kita alihkan dia background. So kalau ini adalah poster, jadi kita gunakan style ultra highlight ni untuk kita highlightkan kita punya teks. So macam ni. So nampak tak? Ini adalah trend sekarang. Digunakan style ultra highlight. Okay, the future is here. Sesuai pula dengan background ni. Mungkin ini adalah portal untuk Back to the Future kan, contoh. Okay, so itu adalah so kita pilih warna pun warna yang sesuai dengan background ni. Dan kita jadikan tu sebagai highlight ataupun mungkin warna hitam sesuai kan. So kita boleh tukar dia jadi warna hitam. Sesuai tak? Contoh kan. Okay, lepas tu bawah ni kita gunakan font yang jadi highlight untuk warna yang jadi highlight untuk background untuk highlight. Okay, nampak tak? Jadi kita tak gunakan warna yang pelik-pelik dalam ni. Kan? Tapi ada juga yang design yang lain yang kita boleh gunakan untuk ultra highlight. Contohnya ultra highlight ni banyak kaedah kita boleh gunakan. Contohnya kita boleh gunakan saya dah duplicate ni. Duplicate. Okay, so kita boleh kalau kita tak nak gunakan
highlight dia, kita boleh gunakan yang ni kita boleh underline. Kita boleh underline, tapi tulisan ni kita gunakan warna yang samalah, kan macam ni. So dia akan jadi underline macam tu. Pun boleh. Itu pun adalah salah satu kaedah lah kita boleh gunakan sebagai ultra highlight. Ataupun kalau saya boleh tunjuk cara ataupun kaedah yang kedua, kebanyakan orang gunakan, digunakan cara macam ni. So kita cari background lain lah. Contoh yang ni. So apa yang dia boleh gunakan? Biasanya dia akan masukkan teks. Game. Contoh lagi. Dia gunakan warna yang kontras lah. Yang ni kita gunakan warna putih. Yang ni digunakan warna merah. Kan? Game over. Macam tu. So ini kaedah yang trend sekarang lah gunakan. Saya gunakan ultra highlight, kaedah ultra highlight. So dia highlightkan perkataan mana yang penting ataupun keywords dalam setiap poster dia. Dalam poster tu dia ada warna-warna berbeza. Jadi orang akan tengok pada apa yang dia highlight lah. So kita boleh highlight dengan warna ataupun kita boleh highlight dengan underline dia, ataupun kita boleh highlight dengan menggunakan elemen box ataupun shape kat belakang. So itu adalah kaedah macam mana kita nak ikut trend tipografi zaman sekarang, kan. So ada soalan? Kan, ada soalan tak? Settle. So time check pukul 10. Kot lah ada soalan. Saya stop kat sini lah. Kan, stop saya punya sharing kat sini. Saya buka kepada soalan. Kok ada soalan nak tanya? Kan kita ada 29 orang ini. Terima kasih banyak. Kot lah boleh. Ada soalan ke? Saya kalau design poster memang ambil masa yang lama nak pilih font. Betul. Kan? Tapi jangan takut untuk bereksperimen. Saya sebut tadi, jangan takut untuk bereksperimen. Kita sebenarnya nak sampaikan maklumat dan sekali-sekala bolehlah kita tukar trend. Kita tak boleh nanti kita ada satu favorite font je. Sebab saya pernah jumpa designer ni, dia memang suka guna font Comic Century Gothic. Yang tu je dia punya design dia, kan. Dia punya design dia guna font jenis tu je sampai bila-bila. Jadi kita kena, sebab ada jenis font yang dia sikit je perubahan dia tapi dia nampak cantik, dia nampak mahal lah. Kan, nampak mahal. Jadi setiap font ni sebenarnya, kalau saya boleh tunjuk balik website Dafont tadi. Kan. Dafont ni saya ingat kalau kita memang gila dengan font, kan. Gila ataupun minat lah, kan, dengan font. Gila tu macam ni sangat, kan. So kita minat sangat dengan font, kan. So maknanya seharian lah kita nak pilih font mana yang kita nak gunakan. Lepas tu kita tak gunakan semua juga pun, kan. Sebab saya pernah kita tahu tadi, rules je kalau kita nak gunakan tag fonts dalam satu design tu, dia tak boleh lebih daripada 2. Kan. 2 tu kita boleh lah gunakan yang jenis bold, italic, apa dia panggil, bold italic, mid bold, ada juga. Dia ada jenis yang detail tu, kan. So ada banyak lah. Kalau kita tengok sini, kalau kita nak serif saja, serif berjuta-juta, juta lah lebih kurang, kan. Kalau dekoratif ni, dekoratif, tengoklah dia punya design dia. Mana sesuai tak kita nak gunakan tu sebagai untuk tempat konsep ataupun message yang kita nak sampaikan. Kan. Sebab ada font-font yang memang dia dah automatik dia menggambarkan, itu dalam kategori display ataupun dekoratif tadi. Contohnya macam ni, kan, burn out, kita nak tunjukkan burn out. Jadi kita boleh gunakan satu perkataan yang memang burn, nampak dia terbakar. Boleh. Kan, tak ada masalah. Ataupun handcraft, kan, handcraft dia nampak santai, dia tulisan tangan ataupun macam ni, kan. Ini biasa orang guna untuk tulis gravity dekat dinding, kan. Kan. So burnt maker. So kita boleh gunakan ini untuk menunjukkan design yang santai. Ataupun macam ni, gunakan sebahagian daripada font dalam design kita pun boleh, kan, macam ni.
Okay, Paradise. Dia letak dah design ni dekat mana mungkin kita boleh gunakan. Okay, macam ni. Ini dekoratif jenis dekoratif ni. Fake Empire. Maksud tulisan dia dah pecah-pecah gitu kan. Okay. Dan banyaklah bila kita tengok macam ni kita tahu punya design macam ni sesuai bentuk macam ni. Kan untuk apa? Message macam ni. Kan. Bila masa kalau macam ni style macam retro sikit kan. Retro dia macam 3D. Lepas tu dia ada shadow. Kan. So ini jenis retro sikit. Boleh, tak ada masalah. Kita sekali-sekala nak tukar poster kita, shape poster formal je kan. Mungkin kita boleh play around dengan font yang baru. Tapi tak terlalu banyak lah. Jangan sampai 3-4 font dalam satu design. Jadi orang pun pening. Okay, orang pun pening. Okay. Right, so memang font ni memang sesuai lah untuk kita jadikan dia sebagai rujukan kan. Kita tengok. Kalau design ni kebanyakan design macam retro lah kan. Retro, cyberpunk. Okay. So ini antara design-design ni lah. Dia dah cadangkan pada kita. Memang bagus kita cari rujukan, tengok rujukan dekat mana tulisan macam ni sesuai kita nak letakkan. Kena ada banyak rujukan lah. Okay. So daripada situlah nanti kita tahulah kita boleh play around lah dengan bentuk typeface yang sesuai kan. Okay. Traveler. Ni formal sikit. Nampak formal sikit. Okay. So bila dia dah letakkan dalam bentuk poster macam ni, senang kita nak pilih. Kan, daripada tadi dalam bentuk list je nama je, kita tak tahu design ni macam mana kan. Bila kita letak dalam bentuk design, kalau macam ni dekat daftar ni senang. Kita tengok, kalau kita tengok ni, nampak macam cantik ni kalau kita nak buat poster lepas ni kan. Ataupun bukan nak buat poster sangat pun. Kita nak buat video TikTok kita ke kan. Kita dah design dah siap-siap dia punya tajuk dia. Kat situ, nak menggambarkan kita punya identity katakan contoh. So boleh kita gunakan font-font mana yang represent kita. Kan. Boleh, tak ada masalah. Kan? Alright. So boleh saya harap menjawab soalan. Free dia ada free, ada yang berbayar. Dafont ni ada yang free, ada yang berbayar. Jadi kalau nak ialah bukan kalau full time memang kita memang nak guna sangat, klien nak gunakan jenis font tu, kita belilah kan. Tapi seelok-eloknya download lah yang free tu banyak. Dan boleh digunakan dalam PowerPoint ya, boleh guna dalam PowerPoint, kita download dalam PC kita. Tapi kalau PC orang lain kita kena bagi sekali lah font tu. Kan. That's why kalau kita nak hantar ke kedai untuk print, kita kena convert, sama ada kita convert tulisan tu kepada image ataupun kita save sebagai PDF yang tak perlu nak edit lah. Kan. Ataupun nak selamat memang kena tukar kepada image. Kan. Kalau kita design tu nanti kita tukar dia terus jadi image. Bila orang lain buka pun dia masih lagi kekal dengan design yang sama. Dia tak adalah nanti orang nak kena cari pula font. Ataupun PowerPoint ni biasanya kalau kita buka font kita tak ada, dia akan bertukar terus je. Dia bukan macam Illustrator. Illustrator ni dia bagi tahu siap-siap font hilang dia beritahu kan. Dia pun bagi tahu siap-siap nama apa font tu. Jadi kita kena cari dululah font tu, download, siap masuk dalam PC kita, baru kita boleh buka design tu nampak exactly seperti mana yang kita design. Tapi kalau PowerPoint kita nak guna font yang pelik-pelik, gunalah image. Font tu kita save sebagai image dah siap-siap. Okay, font. Tuan Sohaila tanya, font ni boleh download masuk ke Canva ke? Sebab Canva pun saya belum habis explore. Boleh download. Tadi saya dah tunjukkan tadi. Dekat bahagian dekat bahagian kit, brand kit. Okay, dekat bahagian brand kit tu. Saya tunjuk sekali lagi. Okay, dekat sini dekat depan ni kita ada brand kit. Dekat sini, dekat brand font ni, kita boleh upload font. Tapi upload dia punya format lah, TRF. Macam itulah kan. Format dia adalah TRF. Tengok betul tak? Kalau saya download yang ni kan, dia keluar format apa. Bila dah lama guna Mac dia guna format lain. Kita kena pilih lah, kita download ni untuk Windows. Dia berbeza kan dengan Mac. Kalau siapa yang guna Macintosh, dia berbeza, dia punya format font itu berbeza. Okay, so download nanti kita boleh tengok lah. Ini kena daftar ni, subscribe for download. Kena sign in lah. Saya pun tak daftar lagi untuk Dafont. Just nak tunjukkan ni Envato. Envato ni berbayar biasanya. Ada juga free tapi kebanyakannya memang berbayar lah. Okay, so kalau download ni yang free ni, dia zip. Kan, dia zip kan. Sekejap, ni format apa. Ada yang tak tahu ke nak masukkan font dalam PC?
So senang je, kita tarik je. Kita tarik je letak dalam kita punya PC dekat bahagian font. Okay, macam ni kan contoh saya dah download Relate ni. Okay, so saya buka dia punya zip. Dia biasanya bagi dalam bentuk zip lah sebab kadang-kadang font ni dia ada banyak typeface, dia ada banyak style ataupun dia ada family dia. RTF, format RTF. So kita unzipkan dulu biasanya. Kita unzipkan dia. Okay, keluarkan. Okay, ini jenis font ni lah. Ini file font ya, .trf. Lepas tu kita pergi ke bahagian font setting lepas tu kita tarik je. Kan? Kita ambil je font ni tadi kita unzip ni. Kita tarik je letak dalam ni. Lepas tu letak release je dalam tu. Terus dia akan installkan font tu dalam tengok dah ada dah Relate. So nanti kalau kita buka software macam Adobe Photoshop ke, Microsoft Office ke, dia akan ada lah ni Relate. Tapi kalau kita bagi file tu pada kawan kita yang tak ada font ni, dia tak boleh tengok lah font tu kan. So kalau kita memang nak kawan kita gunakan font yang sama, kita kena share file tu pada dia orang. Ataupun kalau kita nak hantar ke kedai, biasanya kita akan zipkan design kita ataupun kita share lah font tu pada kedai tu, kedai printing. Okay. Alright, so boleh saya harap menjawab Tuan Sohaila. Nurhana, boleh tak bagi guide untuk yang baru belajar design dan juga macam mana nak relate antara design dengan font? Tadi dah ajar. Kan? So tadi saya dah ajar tu pasal type font lah tu. Typografi lah tu. Kan? Saya tak ajar semualah. Nak ajar semua memang tak cukup ni sejam setengah ni kan nak cover semua. Tapi yang penting tu saya dah sebut. Okey, dah sebut dah tadi macam mana kita nak tapi tak payah fikir sangatlah pasal kerning ke leading ke tracking ke, itu tak perlu pening sangat. Kalau kita rasa tak nak sangat nak jaga bahagian tu, kita just guna defaultnya. Guna as defaultnya, tak ada masalah. Okey. So saya harap tu menjawab soalan Nurhana tadi. Ada soalan ke dekat Facebook? Saya harap tak ada kot kan. Saya pun tak tengok dekat Facebook saya. Mau share, tak ada soalan. Okey. Alright, so setakat ni tak ada soalan. Terima kasih atas apa tu? Kata-kata semangat lah kot kan. So lemau sikit rasa bila lepas kena vaksin itu rasa macam lemau sikit kan. Tapi okey. Sehari dua lepas tu dah okey dah. Okey, Nurhana kalau terlepas tadi topik yang saya cerita tadi, boleh pergi ke channel bit.ly/fstm quiz. Kan, FSTM quiz. Dekat situ nanti ada video lah ataupun boleh pergi ke saya punya Facebook lah. Okay, so boleh alright, so kalau ada soalan boleh tanya, boleh type kat situ. Kalau tak boleh unmute kan. Saya rasa itu je yang saya nak kongsikan pada malam ni sebab ramai yang sebenarnya buat kesilapan lah. Bukan serius pun, tak serius. Penggunaan typografi ni sebenarnya dia tak adalah macam ada polis ke kan, saman kau guna font jenis pelik-pelik ke tak. Okay, tapi bila kita pilih font yang tak sesuai, nanti message tak sampai. Message tak sampai. Orang duk balik tengok font je kan. Ataupun orang nak terjemahkan apa yang dia tulis kan. Bila kita tulis font gunakan typeface yang tak berapa sesuai. Kan yang ada skrip yang berpusing-pusing tu kan. Jadi memang kadang-kadang tak sesuai lah. Okay. So boleh kita play around. Jangan takut untuk bereksperimen. Okay. Dan ingat less is more. Maknanya kalau kita guna lebih sikit kandungan typeface ataupun type font tu lebih bagus, lebih baik untuk design kita. Okey, tapi kita kena bawa lah dia pergi ke tempat yang sesuai kan. Maknanya poster kita mungkin kita paparkan benda-benda yang penting je. Kalau dia nak tahu lebih detail, dia kena pergilah ke website. Itu lebih sesuai. Jadi janganlah kita nak masukkan semua dalam tu, dah jadi macam bukan poster lah, dia jadi macam magazine dah. Dia jadi magazine lah kan. Semua nak masukkan gambar, nak masuk infografik, nak masukkan semua nak masukkan. Jadi dia penuh dalam tu. Jadi orang pun tak tahu nak baca mana sebab font size dia sama je semua. Kan? Tak tahu mana yang penting, mana yang tak penting. Okey? Jadi elakkan. Okey? Sebab orang nak tengok keseluruhan look untuk kita punya design tu. Kan? Itu yang kita nak. Dan sekali-sekala kita buat design yang menyebabkan orang terfikir ataupun berfikir. Itu lebih baik. Kan? Orang berfikir. Oh macam ni punya. Jadi orang berfikir. So itu lebih bagus lah. Compare kita nak fit semua masuk dalam tu, menyebabkan serabut dan orang pun tak nak tengok. Kan? Sebab teks ni
di sekeliling kita kan, sekeliling kita, banyak di sekeliling kita. Alright. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya rasa takat tu dulu untuk hari ni. Dah tak ada soalan kan? Tak ada soalan ni sama ada orang tu memang faham ataupun langsung dia tak faham. Saya harap dia faham lah kan. 29 orang pada malam ni, 28 orang pada malam ni, dia faham lah apa yang saya cuba sampaikan. Dan kalau rasa bermanfaat konten kita pada malam ini, boleh war-warkan pada sahabat-sahabat anda yang lain. Dan terus amalkan terus amalkan. Saya suka tengok bila tengok dekat Facebook tu, oh dah keluarkan poster dia untuk anak-anak murid dia kan. Buat collage, apa lagi? Buat yalah buat poster lah nak masuk kelas. Esok pun dibuat dah siap-siap poster dengan muka dia, dengan muka kawan dia, lepas tu tajuk dia dan sebagainya kan. Kan. So ada yang buat video pun ada. Video nanti kita cerita. Kita cerita. So minggu depan mungkin kita akan cover logo sikit. Kan, mungkin minggu depan satu lagi tu kita akan cover bahagian video. Macam mana kita nak hasilkan video dengan menggunakan Canva. Okay, so rupanya video ni boleh dihasilkan juga dengan Canva. Okay, so boleh So terima kasih. Saya nak tunggu kelas next cara nak hasilkan video. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, so nanti kita akan cover. Sebab dia adalah features untuk edit video tu, tapi tak adalah macam Filmora apa semua kan. Filmora ni memang video untuk editing video. Jadi saya memang galakkan orang gunakan Filmora lah. Boleh delete tak yang masuk? Kalau dah accept file masuk dalam phone PC, boleh delete tak yang dah download tu? Boleh. Kita dah extract masuk dalam PC kan, yang zip dalam tu lah boleh delete dah. Dah boleh delete yang tu. So as long as dia dah masuk dalam kita punya PC, okey dah selamat. Okay. Sebab kadang-kadang yelah bila dah banyak sangat font kan. Tapi yalah, zip ni biasanya dia zip tu sebab dalam tu ada instruction, lepas tu dalam tu ada license dia sekali. Kan. So bolehlah simpan dekat cloud ke kat mana-mana. Kalau rasa macam penuh dalam satu folder tu kan, penuh dengan font, simpan dekat cloud. Nanti tak perlu dah nak pergi download balik dekat the font tu, senang. Kita buat satu folder dekat cloud, tulis font. Ni koleksi font aku ni. Kalau katakan PC aku rosak ke kan, senang je cari, download je satu folder dekat cloud tu, senang. Tak perlulah nanti kita nak pergi balik ke font, cari font apa yang aku pernah guna, hilang lah pula kan. So gunalah cloud tu, Google Drive ke OneDrive ke kan. Jadi itu sebagai backup. Okay, so boleh saya harap membantu. So saya rasa itu saja untuk hari ni. Kita habis awal sikit hari ni kan. 10.15, tapi saya harap membantu. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Pukul 9 insyaAllah, 9 lebih habis isyak tu kita akan mula. Dan insyaAllah minggu depan kita akan fokus kepada logo. Kan, kita akan bincangkan macam mana kita nak bangunkan logo yang simple menggunakan Canva. Kan, sebab saya rasa banyak orang yang startup business tak ada logo kan, ataupun buat produk tak ada logo contoh. Okay, so logo tu kita boleh design. Kalau kita tak nak hire designer yang berbayar lah kan, mahal. So kita boleh design sendiri menggunakan Canva. Wallahualam. Terima kasih atas masa yang diberikan. Mohon maaf sekiranya ada sebarang kesilapan ke ataupun kekurangan. So hopefully kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. So Wallahualam. Terima kasih. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallahi wa bihamdihi.